Terima kasih Tuan Speaker. Budi yang baik di Kedang Jua, soalan saya nombor 42. Terima kasih Muhammad Hulu Bernam. Soalannya adalah apakah faktor-faktor yang mendorong Selangor mencatatkan jumlah perceraian tertinggi berbanding negeri-negeri lain pada tahun 2023? Berdasarkan pemerhatian, faktor-faktor yang mendorong Selangor mencatatkan jumlah perceraian tertinggi berbanding negeri-negeri lain amnya adalah seperti berikut. Pertama adalah pembangunan pesat di negeri Selangor. Kita semua maklum bahawa negeri Selangor memang mempunyai penduduk yang paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau dilihat angka perceraian itu sendiri, angka itu memang paling tinggi. Tetapi saya rasa daripada rujukan yang sama daripada DOSEM, kalau dilihat kepada kadar perceraian negeri-negeri di Malaysia, iaitu bilangan kes untuk setiap 1,000 penduduk, kita melihat bahawa tahap yang berlaku di Selangor ini adalah rendah daripada kadar perceraian yang berlaku di Malaysia keseluruhan. Jadi angka yang saya ada daripada DOSEM, untuk Malaysia, kadar perceraian di kalangan Muslim couples, pasangan-pasangan Islam, adalah pada kadar 7.2 kes untuk setiap 1,000 orang. Negeri Selangor hanya mencatatkan purata 6.7 sahaja. Saya rasa ada negeri-negeri lain yang lebih tinggi daripada negeri Selangor. Yang kedua, yang baik, kualiti pendidikan yang baik ada di negeri Selangor menyebabkan ramai penduduk masuk ke dalam negeri Selangor daripada luar negeri Selangor. Yang ketiga adalah kos sara hidup yang agak tinggi di negeri Selangor berbanding negeri lain. Kos sara hidup yang tinggi ini dilihat menyumbang kepada jumlah perceraian yang agak tinggi di Selangor. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup mendatangkan pelbagai implikasi buruk kepada psikologi maupun sosial. Disebabkan kesibukan masa bekerja, masa berkualiti bersama anak-anak berkurangan, terutama bagi mereka yang telah pun berumah tangga dan akhirnya akan memberi kesan kepada institusi keluargaan dengan berlakunya perceraian. Poin yang terakhir ini undang-undang syariah yang tinggi di negeri Selangor. Ini sebenarnya satu petanda yang baik. Kerana apabila setiap pemuda dan pemudi di negeri Selangor faham akan their rights, dia akan memahami hak-hak mereka, maka mereka akan lebih peka dengan implikasi-implikasi yang bakal berlaku seandainya berlaku kes-kes perceraian dan seumpamanya. Jadi mereka akan menuntut hak-hak mereka dan ini satu tanda yang baik walaupun itu menyumbang kepada kes-kes yang berlaku yang agak tinggi pada hari ini. Pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor pada ketika ini juga sedang mencadangkan supaya satu kajian yang menyeluruh dilakukan oleh pakar penyelidik dari mana-mana institusi atau agensi untuk mengenal pasti punca perceraian di Selangor supaya hasil kajian tersebut boleh digunapakai oleh kerajaan negeri atau agensi yang berkaitan untuk membuat satu dasar atau program baru bagi mengurangkan kadar perceraian di Selangor. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Okey, terima kasih yang berhormat Exco. Saya juga ada menyentuh berkaitan dengan isu perceraian yang besar di kalangan anak muda dan mungkin nanti yang berhormat Exco akan menggulung, tapi saya nak bertanya soalan tambahan ni berbeza, iaitu berkaitan dengan media sosial. Hari ini penggunaan media sosial adalah tanpa sempadan. Adakah media sosial juga menjadi punca penyebab kepada perceraian kerana orang ketiga? Dan juga apakah kerajaan negeri ada usaha-usaha untuk mendidik masyarakat untuk menjaga ikhtilat ataupun batas pergaulan di media sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, ramai juga pasangan di luar sana yang mendapatkan rawatan perubatan Islam disebabkan terkenanya sihir pemisah. Jadi saya nak bertanya dengan yang berhormat Exco, adakah yang berhormat Exco bersetuju bahawa sihir pemisah ini juga adalah menjadi punca kepada perceraian, dan apakah kerajaan negeri bercadang untuk dia buat sabitan terhadap pelaku sihir ini? Terima kasih. Soalan lu benar begini. Yang pertama, soal mengekang media sosial ni saya rasa bukan dalam tanggungjawab kerajaan negeri. Yang kita sarankan adalah supaya diperkasakan lebih banyak
kursus-kursus pra-perkahwinan di kalangan pemuda-pemudi yang muda di negeri Selangor ni. Kerana ramai yang bila nak menikah ni, dia nak menikah pertamanya ialah sebab nak menikah kan, dah couple terlalu lama sangat, dan yang kedua mungkin juga berlaku desakan-desakan daripada keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi pertimbangan dan keputusan untuk membuat perkahwinan itu, untuk berkahwin itu bukan diasaskan kepada sebab-sebab yang munasabah, tapi kerana sebab-sebab yang terlalu emosi. Jadi saya rasa patut kita wujud dan perkasakan lebih banyak lagi program-program pra-perkahwinan agar mereka ni dapat melihat kalau kahwin ni kita nak jalan terus, jalan lama. Dan sekiranya kalau tak menjadi, sebenarnya komplikasi dan permasalahan yang akan timbul tu jauh lebih banyak. Nanti saya akan sentuh sikit dalam pengulungan saya ini, insya-Allah. Dan yang kedua adalah sihir pemisah ni, saya hanya mengamalkan, saya cadangkan amallah ayat-ayat Quran yang berkait, insya-Allah. Ayat kursi itu pun cukup bagus sebagai pendinding, tapi itu hanyalah sihir dan dunia lain. Tapi yang pentingnya adalah penggunaan akal dan juga logik dan juga fakta dan hukum yang akan memandu kita, insya-Allah. Silakan teman. Muhammad Si Jangkang. Terima kasih Tuan Speaker. Apabila berlaku perceraian sudah tentu ada yang terkesan, biasanya isteri dan juga anak-anak. Dan kes ini akan beratuan sehingga mahkamah dan ada keputusannya. Kalau satu kita dulu memang ada peruntukan di bawah Jabatan Kehakiman Siaran Negeri Selangor sebagai satu revolving fund dengan izin, yang mana pihak jabatan melaksanakan perintah mahkamah sebelum mendapat nafkah daripada bekas suami. Adakah kerajaan negeri memperuntukkan peruntukan ini yang saya kira dulunya adalah daripada Lembaga Zakat Selangor, kalau tidak silap saya. Yang ini sangat memudahkan terutamanya hatta di dalam sistem mahkamah sivil yang pernah saya sertai dibentangkan kepada Chief Majesty di Massachusetts dulu. Dia sangat respect dengan undang-undang Islam yang bukan sahaja sekadar perintah mahkamah tetapi pelaksanaan sistem perintah mahkamah diamalkan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Si Jangkang. Saya rasa bila berlaku masalah perceraian tu some kind of support lah yang patut kita sediakan tu. Satu cadangan yang sangat baik. Saya boleh semak semula lah dengan Lembaga Zakat Selangor sekiranya masih ada. Kalau belum mungkin boleh kita perkenalkan semula. Soalan tambahan? Ika Singh.